Okey, baik. Kita nak tengok. Okey, baik. Kamu kena faham bahawa sesebuah negara yang baik, dia ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Kalau sesebuah negara tak ada undang-undang, okey, lingkuplah negara itu. Contoh, contoh, kalau katakan negara itu tak ada undang-undang, macam negara kita. Baik, negara kita punya undang-undang, tak perlu pergi jauh-jauh. Kita tengok undang-undang jalan raya. Kita faham kita belajar semua bahawa yang hijau itu jalan. Lampu isyarat, hijau jalan. Yang kuning, okey, bersedia untuk berhenti. Dan merah itu adalah berhenti. Betul? Itu peraturan dia. Okey. Tetapi bayangkan kalau semua orang tak ikut peraturan tu. Okey. Iaitu bayangkan kalau yang hijau itu jalan. Okey, yang hijau itu jalan, yang kuning itu okey, lagi laju. Yang merah pun berhenti. Tapi yang merah pun sekarang pun ada juga yang langgar. Okey. Yang merah pun ada juga yang langgar. Okey. Lampu kuning ada banyak mak ayah sepeding, sebab sebenarnya sepatutnya yang kuning itu bersedia untuk berhenti, bukannya. Tapi itulah, kita tengok rakyat Malaysia, bila lampu kuning, okey, bila hijau laju, bila kuning lagi laju. Salah tu sebenarnya. Salah. Okey. So sebenarnya okey, yang hijau itu jalan laju. Yang kuning tu bersedia untuk berhenti. So kemudian merah baru berhenti. Tapi zaman sekarang ni kita tengok ada peraturan tu pun yang merah pun laju juga. Okey, itu sebab ada peraturan. Bayangkan kalau tak ada peraturan. Okey, yang lampu merah dilanggar, yang hijau dia pergi berhenti. Pening. Yang hijau pergi berhenti, yang lampu merah tu jalan. Sudah tentu banyak berlanggar. Okey. Jadi sebab itu peraturan penting. Peraturan tu penting. Okey, itu di peringkat jalan raya. Cuba bayangkan kalau di peringkat sekolah. Di mana kalau kita lihat di sekolah okey. Katakan what did the teacher teach in school? Okey. Baik. Cuba bayangkan kalau di sekolah. Kalau di sekolah tak ada peraturan, yang lelaki, pelajar-pelajar lelaki kena berambut pendek. Okey, kemudian pakaian sekolah yang bersih. Cuba bayangkan kalau yang pelajar lelaki berambut panjang, pelajar perempuan pun berambut panjang. Ada satu masalah. Ini mana satu ni? Bila buat perbarisan, mana satu lelaki, mana satu perempuan. Kan dah terbalik. Kan. Pergi sekolah pakai baju tidur. Jadi satu masalah juga kan. Sebab itu pentingnya peraturan. Peraturan dan undang-undang sangat penting. So sebab itu kalau kita lihat di sini, kita belajar tentang Melaka pun ada sistem perundangan. Okay. Kalau kita lihat sistem perundangan itu, yang pertama sekali iaitu Kesultanan Melayu Melaka telah memperkenalkan sistem perundangan yang mantap. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, okey, sebelum itu cikgu mendapat notification bahawa internet cikgu tak berapa stabil. So kalau katakan ada lagging, okey, sila maklumkan kepada cikgu ya. Tulis dekat Zoom chat. Lagging ke apa ke ataupun tak dengar. Baik. So Kesultanan Melayu Melaka telah memperkenalkan sistem perundangan yang mantap. Okey, dan dua undang-undang yang tersohor. Tersohor ni maknanya terkenal, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kita tengok dulu Hukum Kanun Melaka. Sebenarnya, okey, kalau untuk pengetahuan kamu, okey, perbezaan antara Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka adalah Hukum Kanun Melaka ni adalah undang-undang yang digunakan di kawasan darat, di kawasan negeri Melaka dan di kawasan-kawasan jajahannya. Kalau Undang-Undang Laut Melaka adalah undang-undang yang diguna pakai di kawasan laut, iaitu di kawasan Selat Melaka. Itu perbezaan yang ketara yang kamu boleh faham.
Okey, hukum kanun Melaka, oh di kawasan daratan Melaka. Kalau undang-undang laut Melaka adalah undang-undang yang dilaksanakan di Selat Melaka, di atas air laut, di atas kapal lah sebenarnya. Di atas kapal. So itu dipanggil undang-undang laut Melaka. Baik. Kita tengok hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey, dan undang-undang ini disusun semula secara teratur semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. So, okey, kesimpulannya, okey, hukum kanun Melaka mula ditulis semasa Sultan Muzaffar dan juga okey disusun secara teratur oleh Sultan Mahmud Shah. Dan ini buku dia. Kalau kamu tengok ada buku ni, manuskrip ni sebenarnya adalah penuh dengan undang-undang. Dia ada mention kat sini undang-undang. Semua undang-undang iaitu hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka. Dan undang-undang ini mengandungi 44 fasal. Baik. Kepada sesiapa yang tak tahu fasal tu apa, okey, fasal tu sebenarnya merujuk kepada apa, cikgu? Baik, fasal tu, okey, fasal tu ialah sama dengan perkara. Maknanya 44 fasal tu maknanya 44 perkara. Apa perkaranya, cikgu? Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang ini adalah perkara-perkara seperti iaitu seperti hak keistimewaan, tanggungjawab raja, apa raja kena buat, dan juga tanggungjawab para pembesar. So apa yang pembesar-pembesar patut buat. Itu antaranya. Seterusnya ada juga tentang hukum Islam dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan apa? Tentang jenayah, tentang urusan jual beli dan juga urusan kekeluargaan. Dan dengan hukum kanun Melaka inilah maka Melaka dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Jenayah di dalam negara ni, di dalam negeri Melaka ni dapat diatasi dengan baik dan terurus. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, macam mana undang-undang ini boleh menjamin keamanan? Untuk pengetahuan kamu, hukum kanun Melaka sangat tegas. Kalau kamu ingkar arahan raja, hukuman dia bunuh. Hukuman bunuh kalau kamu ingkar arahan sultan, itu satu. Kalau kamu melakukan jenayah, hukuman bunuh. Bunuh kemudian kalau kamu tidak taat setia kepada sultan, hukuman bunuh. Dan bunuh dia sebab zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia tak ada main penjara-penjara tau. Dia tak ada main penjara-penjara. Salah bunuh, salah bunuh. Tak mainlah penjara-penjara ni, denda-denda tak main lah. Dan bunuh tu pula bukan pancung. Itu bukan amalan Kesultanan Melayu Melaka. Hukuman bunuh dia adalah dengan cara dia dudukkan orang tu di bawah dan orang yang menjatuhkan hukuman tu akan berdiri di belakang dia, dan orang yang di belakang itu akan letakkan sebilah pedang di antara tulang kamu ni. Tulang kamu ni, tulang leher ni dengan leher ni, dia akan letakkan kat sini. Kemudian apabila dijatuhkan hukuman bunuh, maka pedang itu akan ditolak masuk ke dalam untuk apa? Untuk kena pada jantung. Dan jantung itu akan berhenti. Dan dia mati. Nampak tak? Nampak? Dia punya tegas. Tak ada. Tak ada. Hukuman memang straight bunuh. Sebab itu, bila semua orang takut dengan hukuman yang berat itu, maka kurang jenayah. Kurang jenayah dan menyebabkan orang takut untuk melakukan jenayah. So, itu hukuman bagi dalam hukum kanun Melaka. Just bayangkan
Kalau katakan, bayangkan ni, kalau seandainya sekolah buat undang-undang, siapa yang tak datang sekolah mulai Isnin ni, siapa tak datang sekolah akan dijatuhkan hukuman bunuh. Agak-agaknya kamu berani tak nak punting? Okey. Agak-agaknya berani tak kamu nak punting sekolah? Okey. Mau sama ada nak pergi sekolah ataupun berhenti sekolah, dua tu je. Ya, kalau dekat Malaysia mungkin ya. Ya, kalau orang tanya kenapa Malaysia banyak jenayah, habis hukumannya ringan. Habis kuat pun akan dipenjara. Masuk penjara, duduk penjara 2-3 tahun, makan free apa semua, kan relax-relax apa semua, cuma tak boleh jumpa orang apa semua kan. Kemudian keluar buat lagi. Cuba bagi sekali hukuman terus keras. Mesti yang lain ramai ni yang tak nak buat lagi. Kan? Jadi hukuman kita ni kurang keras lah sebenarnya. Kurang keras. Baik. Jadi itu yang berkaitan dengan hukum kanun Melaka. Ya betul. Ya betul. Kalau penjara 10 tahun tak boleh keluar walaupun 1 saat, tak boleh. Dia mesti dalam penjara tu juga. Okay. Baik. So itu berkaitan dengan hukum kanun Melaka. Okay, hukum kanun Melaka yang menyebabkan Melaka aman dan sejahtera. Baik. Yang kedua, undang-undang yang kedua yang ada ialah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ini, undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah. Okey, bertujuan untuk apa tahu? Untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang ini juga ada 25 fasal. Baik, macam cikgu cakap tadi, fasal tu ialah perkara. Maknanya ada 25 perkara yang diceritakan tentang apa tahu? Peraturan-peraturan di laut, kemudian juga tertib berniaga, maknanya cara-cara berniaga lah, dan tata cara berjual beli. Maknanya cara-cara berjual beli. Kandungannya juga, Undang-Undang Laut Melaka ini berkaitan dengan tanggungjawab nakhoda. Baik, siapa tahu apa itu nakhoda? Siapa tahu apa itu nakhoda? Okey, apa itu nakhoda? Nakhoda, siapa tahu? Tak tahu tak tahu Baik. Nakhoda itu adalah kapten kapal. Kapten kapal. Kalau macam dalam filem Pirates of the Caribbean kan. So Captain Jack Sparrow tu kan. So Captain Jack Sparrow tu sebenarnya dia adalah nakhoda lah. Dalam bahasa Melayu dipanggil nakhoda. Dalam bahasa Inggeris dipanggil captain. Jadi tanggungjawab nakhoda. Apakah tugas-tugas nakhoda? Maknanya tugas-tugas kapten kapal dan juga tugas-tugas anak-anak kapal. Begitu juga tugas orang-orang Kiwi dan juga Syah Bandar. Like One Piece, okay. Baik. Baik, contohnya macam kalau kita lihat, mungkin ada yang bertanya, cikgu apa itu Kiwi? Kiwi ni ada glossary di sini. Kiwi ni ialah saudagar yang menghantar dan menyebarkan barangan mereka untuk diperdagangkan. Orang Kiwi ini akan menyewa petak tempat letak barangan. Bukan. Menyewa petak tempat letak barangan di dalam kapal ataupun di dalam perahu. Apa maksud nakhoda? Cikgu mention tadi, nakhoda ialah kapten kapal. Kapten kapal. Nakhoda tu kapten kapal sebenarnya ya. Ya. Baik, sekiranya Kiwi tidak berlayar bersama-sama, tempatnya akan digantikan oleh wakilnya yang dikenali sebagai Maula Kiwi. Baik. Kiwi ni sebenarnya adalah saudagar. Is kita kata merchant ataupun saudagar yang menghantar atau sebarkan barangan dia untuk didagangkan. Mereka sewa je tempat letak barang mereka di dalam kapal. Contoh cikgu adalah kapten kapal. Cikgu nakhoda kapal.
cikgu ada kapal besar. So cikgu kata apa? Oh, saya nak berlayar ke Melaka ni. Saya nak berlayar ke Melaka daripada England. Wahai orang-orang England, ada tak sesiapa yang nak hantar barangan pergi ke Melaka? Saya nak pergi ke Melaka ni. Tiba-tiba datang Pravin. Pravin kata apa? Cikgu, saya nak hantar barang saya ni, iaitu barang saya ni ada set laptop untuk dihantar ke Melaka. Boleh tak saya letakkan barangan ini di dalam kapal cikgu? Oh, boleh, boleh. Ini kawasan petak ni, ini kawasan barangan kamu. Kamu boleh letak banyak-banyak kat sini. Tapi kamu kena bayar sewa pada cikgu lah. Nanti cikgu nak hantar ke sana. Boleh? Boleh. Jadi, so sebab itu, diletakkan. Bermakna Pravin itu adalah orang Kiwi. Pravin itu adalah orang Kiwi, iaitu saudagar yang hantar barang. Dan dia sewa tempatnya di dalam kapal tu. So kalau type di Kiwi tu, mungkin kalau kamu type di Google keluar, mungkin di Google akan keluar mungkin buah kiwi apa semua tau. But then Kiwi dalam bahasa Melayu lama adalah saudagar yang menghantar barangan dan mereka menyewa tapak di tempat letak barangan di dalam kapal ataupun perahu. Cikgu, masih ada ke Kiwi sekarang? Baik, kita tak panggil Kiwi sekarang ni. Sekarang ni dipanggil saudagar lah. Saudagar lah. Contoh macam kalau kamu tengok kapal-kapal zaman sekarang, kapal zaman sekarang kan kapal yang besar-besar. Kapal tu besar-besar dan diorang bawa kontena, betul tak? Bawa kontena-kontena tu kan. Baik, kontena-kontena tu adalah daripada syarikat-syarikat yang berbeza. Mungkin kontena yang pertama adalah mungkin daripada syarikat Microsoft. Kontena yang kedua mungkin datang daripada syarikat daripada Apple. Mungkin kontena yang ketiga datang daripada syarikat Amazon dan sebagainya. Jadi bermakna Amazon dan juga mereka ini telah menghantar barangan itu dengan secara Kiwi lah. Maknanya dia letakkan barangan, dia sewa dengan kapal tu dan kapal tu tolong hantar. Betul tak? Jadi itulah kita kata zaman sekarang ni. Berbeza zaman dulu. Zaman sekarang ni memang barang banyak-banyak. Dulu barang sikit-sikit je hantar. Jadi itu perbezaan dia tentang Undang-Undang Laut Melaka. Ya, tolong bawakan barang. Ya, betul. Dan dia menerima upah kerana menghantar barang tersebut. Baik. Jadi itu dua undang-undang yang ada di Melaka. Hukum Kadun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Baik. Seterusnya kita ada Undang-Undang Adat. Cikgu, mungkin kamu akan tanya, cikgu cakap tadi ada dua je undang-undang. Ni ada tiga ni. Ni nak cikgu maklumkan bahawa sebenarnya Undang-Undang Hukum Kadun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ni sebenarnya kedua-dua ini ada dia punya dokumen. Maknanya kedua-dua ini ada buku. Bermakna kedua-dua ini adalah undang-undang apa? Dipanggil sebagai undang-undang. Ini dipanggil undang-undang bertulis. Ya. Undang-Undang Laut Melaka dan juga Undang-Undang Hukum Kadun Melaka adalah undang-undang yang bertulis. Tetapi Undang-Undang Adat adalah undang-undang yang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis. Nampak tak perbezaan dia? Dua di atas tadi undang-undang yang bertulis. Yang ini undang-undang yang tidak bertulis. Apakah undang-undang yang tidak bertulis? Iaitu Undang-Undang Adat. Iaitu adat apa? Adat Temenggung. Kita tengok kat sini, Undang-Undang Adat iaitu Adat Temenggung. Baik, kalau kita lihat Undang-Undang Adat ni, Adat Temenggung, dia diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Yang memulakan undang-undang ini ialah Datuk Ketemenggungan. Dan apa dalam undang-undang ni ataupun adat ni, cikgu? Dalam adat ni ada cerita tentang sistem pemerintahan,
Perwarisan tahta, okey, tahta raja macam mana nak diwariskan. Perkahwinan, perwarisan harta dan juga perundangan. So berkaitan dengan sistem penggantian sultan kalau nak ganti sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Kalau kita tengok kat sini dalam kelas kita, siapa kat sini anak lelaki yang sulung? Anak lelaki nombor 1. Siapa tak? Ada tak kat sini? Anak lelaki nombor 1. Boleh please raise hand. Cikgu nak tengok. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak boleh Ain Zulaikha, kamu bukan. Kamu anak perempuan. Anak lelaki yang nombor 1 dalam adik-beradik. Ada tak? Tak ada kat sini. Tak ada Oh, Kuhan. Okey, yang lain-lain ada? Tak ada. Okey, baik. Zahra, kamu anak perempuan Zahra. Kita nak anak lelaki. Baik. Baik, kenapa cikgu tanya macam tu? Baik, kalau kamu adalah anak lelaki yang nombor 1 daripada adik-beradik, bermakna kamu yang sulung, maka kalau dalam sistem kesultanan, kamulah layak gantikan bapa kamu sebagai sultan. Nampak tak? Kamu layak untuk menggantikan bapa kamu sebagai sultan. Dengan syarat kamu anak nombor 1 dan kamu lelaki. Kalau kamu nombor 1 tapi kalau kamu perempuan, tak dapatlah. Minta maaf, tak dapat. Dia mesti nombor 1 dan anak lelaki. Okey. Okey. Baik. Kalau tak nak macam mana? Okey. Kalau dia bukan boleh tolak macam tu je Hasan. Dia bukan boleh macam okey, kamu akan gantikan bapa kamu sebagai sultan. Tak nak. Tak boleh. Sebab kalau kamu tak nak, maka kerajaan itu tidak ada sultan. Maka rakyat tak akan ada sultan. Baik. Baik, bagus soalan ini. Dia ada tanya, cikgu, kalau sultan tu tak ada anak lelaki macam mana? Kalau sultan tu tak ada anak lelaki, maka tahta kerajaan itu akan diserahkan kepada adik sultan, iaitu adik lelaki sultan. Mungkin adik nombor 2 dulu ke, dia akan berikan kepada adik lelaki. So, dia nak teruskan juga pemerintahan itu daripada keturunan sultan itu. Jadi itu cara dia. Kalau sultan tu anak tunggal, baik, kalau sultan tu anak tunggal, kemudian kalau sultan itu tidak ada anak ataupun tak kahwin, kemudian mati, maka apa yang jadi cikgu? Kalau sultan tu tak ada anak, tak ada adik-beradik dan dia mati, maka apa yang akan berlaku? Bahawa kerajaan itu atau negeri itu akan hilanglah keturunan sultan, maka bendahara akan naik. Bendahara ingat di bawah sultan ada bendahara kan? Bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksamana kan? So bendahara ni bila sultan tak ada, bendahara akan naik menjadi sultan. Dan selepas itu keturunan bendahara lah yang akan memerintah. Sebab itu ke sultan kahwin banyak ke cikgu? Ya, betul. Tapi sebenarnya dia macam ni. Ni satu lagi yang cikgu nak mentionkan. Okey. Adat Temenggung ni merupakan undang-undang adat yang diamalkan di semua negeri Melayu, kecuali Negeri Sembilan. Take note benda ni maknanya adat Temenggung ni, sistem perusahaan tahta, sistem pemerintahan beraja, sistem penggantian sultan, ianya semua dilakukan di seluruh negeri Melayu, kecuali Negeri Sembilan. Kecuali Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan mengamalkan adat apa? Siapa tahu? Siapa tahu Negeri Sembilan mengamalkan adat apa? Ada apa? Aiman, Solihin. Adat apa? Adat apa? Okey, adat Temenggung di semua negeri. Okey, tapi kecuali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan guna adat apa? Okey, adat patin ke? Mana ada patin?
Okey, suka hati je. Dia dipanggil adat pepatih. Pepatih. Okey, adat pepatih. So, Negeri Sembilan amalkan adat pepatih, negeri-negeri lain semua amalkan adat temenggung. Ya, adat temenggung. Dan adat ini diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan di Palembang. Pepatih itu apa ya? Dia adalah sejenis adat pepatih. Dan sebenarnya pepatih itu nama orang. Okey, nama orang. Temenggung ni pun nama orang. Iaitu dia diasaskan, okey, contoh macam adat Temenggung ya. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Nama Datuk tu Datuk Ketemenggungan di Palembang. Dan adat ini dibawa masuk ke Melaka pada awal abad ke-15. Dari Melaka, adat Temenggung ini disebarkan ke negeri-negeri lain. Satu lagi adat ialah adat pepatih. Dan adat pepatih diasaskan oleh Datuk Pepatih dan Sebatang, iaitu berada di Sumatera. Dan dari Sumatera, adat pepatih ini dibawa ke Negeri Sembilan. Jadi itu dua adat yang diamalkan di negara kita. Okay. Jadi kalau kita lihat, bermakna di sini dengan adanya adat ini, kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap, kemudian kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang ini telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan hal ini mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan hidup rakyat. Jadi sewajarnya lah setiap rakyat Malaysia mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. So itu berkaitan dengan adat, kita kata adat undang-undang adat Temenggung dan juga sistem perundangan. Okey, baik. Okey, so sistem pentadbiran pun kita belajar dan juga kita telah belajar tentang tentang faktor kegemilangan. Baik, ada soalan? Okey, ada soalan tak berkaitan dengan undang-undang, sistem perundangan, pentadbiran, sistem pembesar? Okey, ada soalan tak? Tak ada? Tiada rasanya. Okey, namun begitu ada yang bertanya. Okey, cikgu bukan apa, tapi betul ke politik kita ini stabil? Okey, baik. Macam mana kita nak kata sesuatu itu stabil? Sesuatu itu stabil apabila dia dalam keadaan naik dan turun tetapi dalam satu range yang sama. Maknanya dalam satu range yang sama. Itu dikatakan stabil. Stabil bukan statik. Ingat, stabil bukan statik. Kalau statik flat, contohnya kalau kita lihat macam ada yang bertanya, cikgu, kita politik kita ni stabil ke? Stabil. Sebab apa? Kita ada ups and down. Okey, ada satu masanya politik kita naik sikit. Okey, meningkat. Ada ketikanya politik kita turun sikit. Tapi naik sikit dan turun sikit. So, kenaikan turun tu, ini adalah dikatakan stabil. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan satu yang terlalu besar naik ataupun terlalu besar untuk jatuh. So, itu dipanggil stabil. Dalam ekonomi pun sama. So, kalau turun naik sikit, itu masih lagi dikatakan dalam range yang stable. Tetapi kalau dia terus membesar ataupun terus menjunam, itu bukan stable. So, kamu kena faham istilah stable tu apa sebenarnya. Stable bukan statik. Kalau statik flat aja kan, itu bukan stable. Okay, kena faham tu dia punya istilah. Okay, baik. So, tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, mungkin kamu nak teruskan lagi dengan, kita nak terus kepada bahagian seterusnya, iaitu bahagian aspek kegemilangan ke? Nak tengok tak aspek kegemilangan? Itu stable, pandai, itu stabil. Okay. Baik. Kita lihat tentang aspek kegemilangan. Sebelum itu,
Cikgu nak tanya korang. Korang nak nota tak? Korang nak nota bab ni ke? Nak Nak nota. Baik. Nak tanya korang. Nak tanya dulu. Nak nota yang korang kena tulis ke atau nak nota yang korang kena print? Nak tanya dulu. Nak nota yang korang tulis ke atau nak nota yang korang print? Okey. Nak tulis ke nak print ni? Ada yang kata nak print, ada yang kata nak tulis. Okey. Yang mana satu ni? Tak. Print nota. Okey. Baru senang nak ingat. Okey. So kita nak buat vote ke? Bom. Baik. Kesultanan Melayu Melaka telah meneruskan tradisi kegemilangan kerajaan yang unggul, dan kegemilangan kerajaan ini dilihat daripada aspek diorang membentuk empayar satu. Kemudian kemunculan sebagai pusat penyebaran agama Islam dua, dan pusat perdagangan, serta kejayaan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan lain. Okey, ini fakta dia. Kegemilangan Kesultanan Melaka juga dapat dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca maksudnya bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan. Semua orang di Melaka menggunakan bahasa Melayu. Dan semasa di Melaka itu ada sebanyak 84 bahasa yang dituturkan di Melaka. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga bahasa, bukan 4 bahasa. 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka. So orang Melaka pada waktu itu maknanya macam-macam orang. Yang ada China pun ada, daripada Myanmar, daripada Siam, daripada seluruh dunia datang ke Melaka. Itu maksudnya. Kalau dah banyak 84 bahasa ni, maknanya seluruh dunia lah maknanya datang ke Melaka untuk berdagang. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, maknanya bahasa utama untuk perdagangan. Sampai tahap macam tu ya. Okey. Dan satu lagi iaitu empayar yang luas. Empayar yang luas, kawasan yang luas Melaka Empayar Kesultanan Melayu Melaka ni meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Dan empayar ini terdiri daripada tanah jajahan dan naungan. Kegemilangan empayar yang luas ini dapat dilihat daripada aspek cara pembentukan, kepentingan dan juga struktur pentadbirannya. So, kalau ada yang bertanya, cikgu, macam mana sebenarnya besarnya Kesultanan Melayu Melaka ni? Sebesar mana sebenarnya bila dikata seluruh tanah Melayu dan juga seluruh tanah Melayu dan juga sebahagian pantai timur Sumatera. Sebesar mana, cikgu? Okey, jom cikgu bawa kamu untuk berjalan. Pergi mana? Kita tengok di kawasan mana yang dikatakan Melaka suatu ketika dahulu. Baik. Kamu nampak ni? Okey. Sekarang kamu nampak semua Okey, ini adalah semenanjung Malaysia. Okey, yang dikatakan Melaka. Berapa kali agaknya kita pergi jalan-jalan. Ya, betul, banyak kali banyak kali kita pergi jalan-jalan. Okey. So, yang dikatakan Melaka tu sebenarnya adalah seluruh kawasan ni termasuk Kelantan, Terengganu, sampailah ke Johor, sampailah ke Singapura, sampailah ke sini dan naik ke atas ini, dan kawasan pantai timur. Pantai timur sebelah kanan sebelah kanan ni, sampai ke Aceh dan bawa ke sini. Inilah dulu Melaka. Inilah dulu Melaka. Bermakna seluruh Malaysia ni dulu adalah dipanggil Melaka. Dan semua orang kalau nak datang, nak berdagang, kalau kita lihat daripada negara China, nak berdagang ke India,
ataupun negara India nak berdagang ke China, dia mesti lalu kawasan ini. Mesti lalu kawasan ini. Sebab itu kawasan ini ada dipanggil Selat Melaka. Merujuk kepada laluan perdagangan yang menjadi keutamaan kepada negeri Melaka. Ingatkan Melaka kecil. Pelik kenapa orang tak pilih Selangor atau Sarawak. Sebab dulu semuanya ini dipanggil Melaka. Sebab tu kalau kamu kata, cikgu, kenapa dulu besarnya Melaka, sekarang ni Melaka kecil je. Sekarang Melaka yang mana? Melaka yang kecil ni. Ni kecil je ni cikgu. Macam mana Melaka jadi kecil ni kan? Dulu Melaka besar. Okey. Okey. Jadi sekarang ini sebenarnya Melaka tu memang kecil. Memang kecil pun Melaka sebenarnya. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya ini adalah antara faktor-faktor sejarah. Okey. Memang laut tu memang laut yang memisahkan antara Malaysia dengan Indonesia. Tetapi laut ini dipanggil Selat Melaka. Merujuk kepada dulu semua orang kenali kawasan ini sebagai Melaka. Jadi, kalau kamu tanya, cikgu, macam mana Melaka boleh sebesar ini? Sampai boleh dapat kawasan di Aceh, di Medan, sampai di Dumai, Pekanbaru, kemudian sampai di Jambi, Palembang, kemudian sampai ke semua ni kan. Sampai ke Terengganu, naik ke sini dan seterusnya ke sini. Macam mana boleh dapat semua ini? Pertama sekali, kerana penaklukan. Maknanya penjajahan. Kalau kita kata, kita ni, Malaysia selalu dijajah cikgu oleh British, oleh Portugis, oleh Jepun dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, Melaka sendiri pun pernah menjajah. Tetapi, penjajahan yang dilakukan oleh Melaka, hanya menjajah di kawasan-kawasan yang berdekatan. Tujuan dia untuk apa? Untuk meluaskan kerajaan. Dia akan menjajah di kawasan-kawasan sekitar Melaka, dan kemudian tujuan dia untuk apa? Untuk memajukan kawasan tersebut. Memajukan seluruh kawasan yang dia jajah itu. Berbanding kalau kita lihat macam Portugis, British ataupun Jepun, mereka menjajah untuk apa tahu? Untuk ambil kita punya bahan mentah, bawa balik, hantar ke sana. Hantar ke negara asal dia orang. Jadi, negara-negara yang dijajah itu habis dia punya hasil bumi, hasil galian habis diambil oleh penjajah. Macam dalam kes Melaka, Sriwijaya apa semua, mereka menjajah untuk apa? Supaya mereka ada kuasa di kawasan yang lebih luas. Itu perbezaan antara kerajaan-kerajaan dulu di Tanah Melayu ni dengan kerajaan-kerajaan penjajah British dan sebagainya. Itu perbezaan utama. Nampak tak? Dan itu sebab kenapa kita kena belajar sejarah supaya kita tahu. Tanah Melayu pun, Melaka pun ada juga menjajah. Tetapi ada sebab dia. Baik. So,